النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kesian belas kasih sayang daripada Allah SWT. Di malam ni masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT terhadap diri kita. Kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah SWT kepada para malaikatnya, iaitu majlis ilmu, yang mana majlis ini Allah SWT menyebut-nyebut nama-nama kita, nama ayah kita, nama tok kita di depan para malaikat. Allah SWT membanggakan diri kita kerana dalam sibuknya kita dalam kerja buat kita dengan keluarga kita, dalam perniagaan kita, dalam segala urusan kehidupan kita, masih lagi Allah SWT bagi peluang kita untuk kita duduk dalam majlis ni. Di sini perlukanlah keyakinan terhadap apa saja janjian daripada Allah SWT berbentuk pahala, darajat dan pemberian-pemberian yang lain yang Allah SWT sediakan untuk orang-orang yang mengaji, orang-orang yang belajar ilmu agama. Bagaimana kita tahu kita telah masuk dalam bulan Rajab, pertengahan bulan Rajab. Kita akan masuk kepada satu hari yang mana semua satu dunia dimaklumkan bahawa kata hari itu, iaitu Allah SWT telah memanggil Nabi SAW untuk Isra Mi'raj, yang mana Allah SWT menghadiahkan semayang. Jadi dalam kisah Isra Mi'raj ni tadi panjang lebar, sehingga kan ulama kata kalaulah dibahaskan tentang perjalanan Nabi SAW ni tadi 7 hari 7 malam pun tak habis, kerana perjalanan Nabi yang begitu singkat. Selepas daripada Isya, sebelum subuh Nabi kelik ataupun balik kepada kampung halaman dia di Mekah, rumah dia. Tapi dalam perjalanan dia itu tadi, daripada Makkah kepada Baitul Muqaddis, beratus-ratus peristiwa yang Nabi SAW temu. Dan apabila Nabi SAW naik kepada langit 1, 2, 3 sampai ke 7, cerita-cerita begitu panjang yang kalau kita nak ceritakan begitu panjang. Walaupun begitu, kita faham bahawa Nabi SAW di-mi'rajkan oleh Allah SWT dan dihadiahkan semayang 5 waktu. Walaupun begitu, kita kena faham ada mufassir yang mentafsirkan bahawa kata bukan sekadar 5 waktu saja, asalnya daripada 50 waktu, tetapi ada ulama kata sebenarnya 50 rakaat. 50 rakaat. Sehingga kan kurang jadi 5 waktu, tetapi kalau kita kapuhkan, kita himpunkan segala sembahyang sunat, maka jadilah 50 rakaat sembahyang sunat, termasuk sembahyang kita yang 5 waktu ni yang 17 rakaat ni tadi. Jadi 50 rakaat. Itu kita akan bahas nantilah insya-Allah. Minggu depan ke minggu usah lagi. Sehingga kan kita ada juga pentafsiran menerangkan kepada kita bahawa sebenarnya bukan saja Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah SWT, tetapi kita umat Nabi SAW juga boleh mi'raj. Dah. Innama khalaqad dunya khalaqas samawati wal ard la ayatin li ulil albab.
ulil albab tu tadi, sampai kepada situ, maka orang ni akan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu taala sehingga kan dia boleh lihat segala benda yang gaib, dan dia akan dapat menjangkau naik kepada langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Sebab itu kita lihat orang-orang yang dipanggil sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, muqarrabin, dia lihat kepada langit sampai dia boleh nampak apa yang berada di dalam langit, langit pertama, langit kedua, langit ketujuh. Walaupun ada setengah-setengah fahaman memang mengingkari ataupun menolak tak boleh melainkan Nabi SAW sahaja, tapi telah terbukti di dalam kitab-kitab. Kalau kata kitab-kitab tasawuf cerita tentang orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni tadi, dia boleh nampak sampai kepada arasy Allah Subhanahu Ta'ala. Itu nanti kita akan bahaskan. Jadi di malam ni kita hubung lagi dalam pengajian kita kisah ataupun sirah para Nabi, iaitu tak habis lagi cerita tentang Nabi Yusuf. Telah kita lalui firman Allah Subhanahu Ta'ala surah Yusuf, surah yang ke-12 daripada juzuk yang ke-12, sampailah kepada ayat pertama sampai kepada hari ini, iaitu ayat yang ke-41. Kita sambung lagi ceritanya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya sahibi sijni amma ahaduhuma sayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Mafhum daripada firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memahami bahawa kata Yusuf telah terpisah daripada keluarga, telah terpisah daripada isteri Aziz iaitu Zulaikha, maka telahlah dia ni telah disumbat masuk ke dalam jail, gok penjara. Asbab daripada fitnah Zulaikha, maka Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Daripada mesyuaratnya Aziz, Zulaikha dan segala suami-suami orang-orang pembesar-pembesar di Mesir, maka tak boleh tidak kita kena masukkan Yusuf ke dalam penjara, kerana isteri-isteri mereka, yakni pembesar-pembesar ni tadi, telah menelan pelai fitnah, iaitu mereka juga inginkan Yusuf membuat keburukan, kejahatan bersama dengan mereka. Apabila mereka bersetuju bahawa kata Zulaikha, patutlah Zulaikha gila bayar terhadap Yusuf dengan kecantikan Yusuf, kita bagi tahu dah dulu, iaitu Yusuf, kecantikan dia membawa kepada fitnah. Setiap perempuan, wanita yang lihat akan wajah ataupun jasad Yusuf alaihissalam, maka keinginan untuk membuat persetubuhan zina dengan Yusuf. Bersalahan dengan Nabi SAW. Aisyah kata, siapa sahaja yang melihat Nabi SAW, maka cinta, kasih, rindu, sehingga kan boleh putus apa? Putus tali hati. Tali hati akan putus tengok Nabi SAW, tapi tak membawa kepada fitnah. Sebab itu sahabat-sahabat dan juga sahabiah boleh tengok kepada Nabi SAW, wajah Nabi SAW. Tapi apabila mereka telah beriman dengan Allah SWT dan Rasul, maka mereka malu ataupun tak tergamak nak lihat wajah Nabi SAW, kerana peristiwa-peristiwa yang telah lalu, yang mereka lalui sebelum daripada mereka masuk Islam. Seperti Umar radhiyallahu anhu dulu nak bunuh Nabi, dan begitulah juga kepada sahabat-sahabat yang lain, ada buat khianat, benci perasaan, jadi tak suka pada Nabi, tapi apabila masuk Islam jadi malu, tak tergamak untuk lihat wajah Nabi SAW. Walaupun begitu, kisah di sini iaitu kisah Yusuf alaihissalam. Apabila Yusuf disumbat masuk dalam penjara, maka dua orang tadi telah bermimpi dia, dua-dua sekali dah mimpi. Apakah mimpi mereka?
iaitu seorangnya mimpi dapat memberi minum kepada tuai dia. Satu lagi iaitu buat roti, yang mana dia menjunjung roti atas kepala dan akhirnya roti di atas kepala tadi dimakan oleh burung. Riwayat kata burung gagak. Jadi apabila mereka minta supaya Yusuf mentakwilkan ataupun tadbirkan mimpi mereka, maka Yusuf kata, "Hei saudaraku, berdua yang sepenjara, duk sekali penjara, takbir mimpi kamu tu adalah adapun orang yang pertama daripada kamu ni tadi, maka ia akan memberi minum arak kepada tuannya. Adapun yang seorang lagi, maka dia akan dipaling, serta burung pula akan memakan daripada kepalanya. Telah selesailah daripada dan tetaplah berlaku apa yang telah ditetapkan dalam mimpi itu. Perkara yang aku nyatakan ini pasti akan berlaku." Kerana apa? Kita cerita dah minggu lepas, iaitu apabila Yusuf duduk dalam penjara ni, maka Jibril alaihissalam telah mendatangi Yusuf dan dia telah memberi wahyu kepada Yusuf alaihissalam, maka pelantikan Yusuf menjadi rasul lagi nabi di dalam penjara. Wa qala lil ladzina dhanna annahu najin minhum azkurni inda rabbik fa ansahu syaitan zikra rabbi falabisa fi sijni bid'a sinin. Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan terselamat. Dua orang tadi, iaitu seorang ni akan terselamat, iaitu orang yang dapat beri minum kepada raja tu tadi, tuai dia, iaitu dia akan lepas dan dia akan dilantik semula. Cerita dah yang panjang bahawa kata dua orang ni masuk penjara ataupun sebab daripada dituduh kerana nak meracun raja. Sebab ada ketandaan bukti-bukti yang menunjukkan kata ada racun dalam makanan dan minuman. Tapi bila dicek bahawa kata apabila dua orang ni masuk dalam penjara, cek atas kesalahan mereka dua ni tadi di istana, maka terbukti bahawa kata yang membuat roti inilah ada tanda-tanda racun dalam roti dia. Walahan kisah ni pula dicadang ataupun di plan oleh pembesar-pembesar istana tadi, kerana pembesar-pembesar istana ni adalah orang-orang yang mempunyai isteri-isteri tadi tu, isteri-isteri orang-orang pembesar dalam Mesir. Maka mereka pembesar-pembesar ni pastilah dia jadi kerja dalam istana. Maka mereka takut bahawa kata isteri-isteri mereka ni akan gila kepada Yusuf, maka buat plan. Nak buat plan saja Yusuf masuk penjara, tak ada bukti dan sebagainya. Bukti cerak dah kata baju dia carik le belakang, bukan carik le depan, bukan koyak le depan. Maka nak buat akhirnya boh racun di roti. Lepas tu dua orang ni kena igat masuk dalam penjara, sumat sekali dengan Yusuf. Itu ceritanya. Bahawa kata orang besar ni dia boleh buat apa-apa. Dia buat apa-apa. Orang yang tak bersalah pun boleh masuk dalam penjara. Tu buktinya telah kisahkan kepada kita, iaitu kisah Nabi Yusuf ni tadi. Kemudiannya apabila dua orang ni cerita tentang mimpi mereka, maka Yusuf pun kata kepada orang yang selamat, iaitu orang yang pemberi minum tu tadi, dia akan lepas dan dia akan dapat semula kerja dalam istana di Mesir sana, duduk sekali dengan raja. Maka dia kata kepada orang yang selamatnya, sebutkanlah perihal kelakuan aku ni kepada tuan kamu. Kalau mu lepas Yusuf, dia tak dapat lagi tahu kata nak jadi pembesar kepada siapa dia ni, nak beri minum ni. Iaitu dia dapat beri minum kepada raja, tuan dia. Setelah orang tu dibebaskan daripada penjara, orang yang mimpi kata curahkan air minum kepada raja ni tadi, tubik daripada raja, maka dia telah dilupakan oleh syaitan. Syaitan bawa mari terlupa sifat-sifat yang orang panggil kelemahan dalam diri manusia ni tadi, mari daripada syaitan. Lupa, malah tu orang panggil sifat
mari daripada apa tu? Bukan daripada fitrah kita. Fitrah kita manusia ni gagah. Budak-budak al-waladu yuladu alal fitrah, budak kecil ni beranak saja dia kena Tuhan dah. Dia diberi Allah SWT pengenalan diri dia tu akan tuju kepada Allah SWT. Dan kesempurnaan dalam diri dia sempurna, tapi jadi malas untuk beribadat, untuk penyembahan kepada Allah Ta'ala, semayang, puasa dan sebagainya, hukum hakam Allah Ta'ala ni jadi malas sebab daripada hasutan, bisikan daripada syaitan. Begitulah juga dalam kisah Yusuf ni tadi, orang ni tadi terlupa. Riwayat dalam kitab yang lebih besar dia kata 3 tahun ataupun 7 tahun selepas daripada dia keluar tu, dia tak ingatkan Yusuf, dia terlupa. Sebab mana kata sebelum daripada tu dia masuk dalam penjara susah, makan pun makan yang lebih kurang saja. Bila dia keluar, dia boleh duduk dalam istana bersama dengan orang besar, rumah besar, istana lagi dengan kemewahan lagi. Maka Khalid dengan benda tu terlupalah kepada Yusuf. Bila kata terlupa kepada Yusuf, untuk menyebutkan hal Yusuf kepada tuan dia iaitu raja tu, dia terlupa. Dengan sebab itu tinggallah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Riwayat kata 3, 5, 7 tahun duduk dalam tu. Maka di situlah selepas pada tu Jibril mari. Maka tanya pada Yusuf, kenapa mu minta tolong dengan orang? Mu minta tolong dengan orang buat apa? Dulu masuk dalam perigi, siapa yang tolong mu? Boleh mu tubik daripada perigi, keluar daripada perigi? Allah. Yusuf kata, daripada situ mu dengan Zulaikha difitnah dan sebagainya, siapa yang selamatkanmu? Allah. Yusuf kata, pas ni kenapa mu minta dengan makhluk, dengan manusia, padahal Allah Ta'ala boleh tolongmu? Maka Yusuf pun duduk dia mengakulah kesalahan. Dengan sebab itulah dalam pentafsiran dalam ayat ni tadi, dalam surah ni tadi, iaitu Yusuf didenda ataupun didenda oleh Allah SWT, kena duduk dalam penjara 5, 3 ataupun 7 tahun, lama masanya, sebab dia buat kesalahan sikit itulah. Kemudian katanya, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ta'kuluhunna sab'u ijaf wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukhara ya'bisatin ya ayyuhal mala' aftuni fi ru'yati in kuntum li ru'ya ta'burun. Apabila Yusuf apabila Yusuf mentadbir mimpi kepada dua orang tu tadi, mana lakar dah kan? Apabila Yusuf mentadbir mimpi dua orang tu, maka dua orang tu tadi telah lupa. Maka bila mana kata si raja ni pula, kisah raja pula, Yusuf cerita tentang dia dengan keluarga habis, dengan Zulaikha habis. Lepas tu ni nak cerita dia akan dikeluarkan daripada penjara, dan mulalah sini kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Yusuf. Apabila raja ni tadi, dia ni pun dapat mimpi juga. Fahamlah kita bahawa kata kisah Yusuf ni tadi, surah Yusuf menceritakan Yusuf punya mimpi. Yusuf punya mimpi, dua orang dalam penjara punya mimpi, dan raja punya mimpi. Dengan cerita mimpi inilah maka Yusuf akan dimuliakan oleh Allah SWT. Mimpi bagi orang mukmin ni tadi, orang panggil apa? Kalau Nabi SAW bersabda, ra'al mu'minun as-sadiqah, mimpi orang mukmin adalah sebenar. Bergantung bila mana kata nak tahu benar ke mimpi kita tu betul tak betul mimpi kita ni. Kita bermimpi kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang nak cerah pagi, kadang-kadang tengah hari. Nak tahu kata betul mimpi kita tu, iaitu betulnya kita ni tadi, betulnya kita, keimanan kita betul, hati kita betul, maka betullah kita punya mimpi. Setakat mana betulnya, benarnya diri kita, maka benarlah mimpi itu.
Kalau kita kata orang-orang alim, orang-orang alim ni al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Nabi, kalau nabi dia bermimpi, itu orang panggil wahyu juga. Macam cerita yang dulu, iaitu Nabi Ibrahim, dia mimpi apa? Sembelih anak dia. Maka mimpi sembelih dia tu adalah wahyu. Nah, habis kalau ulama tu sibih kepada wahyu ataupun dipanggil sebagai ilham. Ilham. Bila kata ilham, walaupun dalam fiqh dia tak boleh buat jadi hujah, tapi bila kata Nabi SAW kata mimpi mukmin tu sebenar, maka benarlah benda tu yang dimimpikan. Bila kata gitu, raja, qalal maliku, apabila kata malik sini iaitu raja. Walhal kita tahu di Mesir ni ada siapa kalau kita cerita sekarang yang kita faham, iaitu cerita tentang Musa bersama dengan Firaun. Kalau Ibrahim bersama dengan Namrud. Nah, maka Musa dengan Firaun ni tadi zalim. Tapi sini kenapa Allah Taala tak royak kata qalal Firaun? Tak kata Firaun, tapi kata Malik. Jadi perawi pentafsir kata bahawa kata selepas daripada Nabi Ibrahim, Yusuf, lepas pada Yusuf ni tadi, maka lepas daripada raja dia mati, Royan bin Walid ni tadi mati, maka dia telah lantik Yusuf jadi raja. Bila Yusuf jadi raja, selepas daripada Yusuf ni tadi, maka Yusuf telah ambil 12 adik-beradik dia tadi, 11 adik-beradik dia tadi, jadi apa? Jadi orang panggil jadi raja atas wajah hakim. Lepas daripada tu barulah lantik orang-orang dia jadi beraja. Lepas pada raja tu, mereka ni tadi, raja-raja ni telah diserai pula orang Kanaan, mari daripada Palestin, mari serai. Serai Mesir Allah. Lepas pada Allah tu lah mereka telah ambil perintah. Lepas pada tu Allah tu pula, maka peperangan berlaku pula. Maka jadi orang-orang Kanaan tadi Allah pula. Maka orang raja-raja pula jadi raja selepas pada tu lah. Maka raja-raja ni jadi, lepas pada raja tu baru datangnya Firaun yang zalim. Jadi raja yang sebelum pada Firaun ni iaitu Malik. Setengah riwayat kata Royan bin Walid ni tadi, di antara raja-raja yang sebelum daripada Firaun ni tadi, dia ni beriman juga akhirnya. Jadi di sini Allah Taala kata qalal malik, dan pada suatu hari Raja Mesir kata, sungguhnya aku telah mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kuruh, dan aku melihat 7 tangkai biji-biji yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Yang kering makan hak hijau, yang kuruh makan hak gemuk. Dalam pentafsiran kata raja ni dia ngigar 2 hari. Hari pertama dia ngigar mulanya 2 kali. Jadi 4 kali ngigar. 4 kali mimpi. Tidur pertama nampak kata lembu daripada laut Nil. Laut Merah. Mari tubik daripada laut Merah. Mari lembu. Berapa ekor? 7 ekor. 7 ekor lembu gemuk-gemuk. Tapi lek belakang dia, lepas dia naik darat, maka 7 ekor lembu kuruh pula. Kuruh ni tadi katanya baik mana kata lembu yang kuruh ni tadi ijab. Lembu yang ijab iaitu lembu yang kuruh kering ni baik mana? Kuruh kering ada tulang dengan ada kulit. Daging berbodoh je. Ada sikit-sikit je daging. Dah. Tapi dia kikir lembu depan dia, lembu yang gemuk ni, dia kikir sampai habis. 7 ekor jadi seorang seekor. Makan habis lembu tu tadi. Dia terjaga, terkejut. Terkejut Lepas tu tidur pula. Tu. Iaitu ngigar yang keduanya, iaitu sab'un sunbulat, 7 tangkai hijau dan gandum lah. Dek ada gandum, tak ada padi, gandum. Maka dimakan pula oleh gandum kering. Makan gandum sama gandum hijau kena makan dengan gandum hak kering. Jadi mengigar ni tadi 4 kali ngigar.
Jadi raja ni mestilah dia mengigar trik-trik yang lain, waktu-waktu yang lain pun dia mengigar juga. Tapi ngigar hak ni jadi pelik, takut, terkejut, bangun. Itu dia antaranya. Kalau dalam kitab tadbir mimpi, iaitu apabila kita ngigar, kita terbangun, terkejut, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kita terkejut, maka mimpi itu tadi dikatakan mimpi benar. Maka kita kena carilah orang-orang yang alim yang boleh mentadbirkan mimpi kita tu tadi. Kena cari, iaitu orang yang soleh. Situ. Maka raja ni katalah kepada siapa? Kepada menteri-menteri dia. Raja ni kata kepada menteri dia, ketua-ketua kaum yang hadir, menteri-menteri, terangkanlah kepada aku tentang mimpi aku ni. Kalau kamu orang-orang yang pandai mentadbir mimpi. Raja ni dia tak ada orang dah nak lawan dia, tak boleh. Sebab dia ada tentera-tentera, dia ada pembesar-pembesar, dia ada menteri-menteri duk kawal dia. Maka nak masuk dekat dia, nak buat khianat dia tak boleh. Tapi dengan mimpi inilah dia takut. Raja tak takut dah dengan mimpi dia, pasal dia ada ulu balang, panglima-panglima, askar-askar yang keliling kelala dia. Maka dia tak takut dengan orang dah. Lepas tu dia takut dengan mimpi. Tu mimpi ni ada mari ke dia ni, takutlah dia. Maka dia mintalah kepada pembesar-pembesar, tadbirkanlah mimpi. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlam bil alimin. Maka berkatalah orang pembesar-pembesar, menteri-menteri mereka tu, jawab kata, mimpi ni, yang mimpi ni wahai raja ni, mimpi yang bercampur. Orang panggil sekadar mimpi saja, tak ada gapo-gapo ni. Mimpi saja, tak ada gapo-gapo ni. Orang panggil apa? Ngigar biasa-biasa, tak ada Dan kami ni kalaulah mu nak minta kami tadbir, kami bukanlah daripada orang yang mengetahui tadbir mimpi. Kami ni tak pandai mengaku. Orang duduk dengan raja ni kalau kata tak pandai, raja hamba lah tapi orang panggil betul dengan jiwa, betul dengan diri ni ngaku. Kalau tak mana dah ngaku. Supaya kita sinilah, kalau kita tak pandai, orang tanya masalah fiqh, contoh kata tanya masalah fiqh, kita tak pandai, kita royak kata kita tak pandai. Jangan sampai kita tak pandai pun tapi kita masih jawab lagi pertanyaan orang, maka kita jawab lagi, maka buat celaru pada masyarakat kita. Wa qala alladhi naja minhum waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa arsilun. Pada ketika tu maka bila kata raja dan menteri-menteri, maka mestilah ada di orang yang pengiring dia. Siapa pengiring dia? Raja ni bila-bila kata nak air weh, maka orang kena bawa air. Maka mana kata orang yang uruskan air untuk raja ni ada dengar. Raja duk royak kepada menteri-menteri dia, maka orang ni tadi yang mana duk dalam gok tubik ni tadilah dengar. Raja royak kata dia mimpi. Mimpi lembu besar kena makan dengan lembu kuru. Lepas tu buah apa orang panggil gandum hijau kena makan dengan gandum kering. Kok mana minta kepada pembesar takwil, tak pandai. Ni pun dengar. Bila kata dengar, berkatalah orang yang terselamat daripada mereka dua orang duduk dalam gok, dalam penjara tu, yang baru teringat akan pesanan Yusuf. Siap, aku baru teringat Yusuf pesan dah dulu, tubik mari royak ke raja lah, aku ni beno siap. Molek raja ni mimpi berkhabar kepada pembesar dia, menteri-menteri dia, baru teringat. Sudah berlalulah suatu masa yang lanjut, 5 tahun, 7 tahun tu panjang. Kita nak tunggu sebulan pun panjang dah. Kalau orang duduk dalam gok ni, tengok sana dinding, tengok sini dinding, ada orang depan ada apa, ada besi belakang dinding, tak boleh gimana. Lepas tu duduk dalam tu lama. Lepas tu ni orang apa ke? Orang duduk dalam gok rasa lama
Lek luar pun lama juga. Orang duk nanti nak tubik tu, oi lambat weh nak keluar daripada penjara ni. Penjara berapa tahun? 10 tahun. Oh lama. Ni 5 tahun. Oh lama dah lah. Aku akan memberitahu kepada kamu takbir. Oleh itu hantarkanlah aku pergi kepada orang yang mengetahui takbir. Ini pun mari dekat raja. Rajan, tuanku, aku tahu. Aku tahu apa yang boleh nak cerita tentang mimpimu ni tadi. Tapi mu kena bawa aku pergi kepada penjara semula lah, pergi temu orang tu tadi. Orang tu dia pandai tadbir sungguh. Dia menceritakan kepada Rajan ni tadi, dia telah tadbir mimpi aku sampai baik ni. Ni jadi dah ni aku boleh beri minum kepadamu ni raja ni. Rajan ni makna kata Yusuf ni pandai sungguh. Maka bila kata pembesar dia nak tadbir tak boleh, hati raja ni tadi gelisah mimpi ni tadi. Panggil. Bukan panggil Yusuf. Orang ni tadi bawa pergi kepada Yusuf. Bila dia pergi kepada Yusuf, buka penjara, masuk dalam penjara, selalu dah Yusuf ayyuhasidqu aftina fi sab'i bakaratin siman ta'kuluhunna sab'u ijaf wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila nas la'allahum ya'lamun. Bila kata dia nampak Yusuf dalam gok, selalu dah Yusuf. Ingat Yusuf ni. Tapi Yusuf ni tadi bila kata mari orang ni tadi tak ada kata mu baru mari. Aku dah tunggu lama. Nak murih kepada orang ni tadi, Yusuf tak murih. Sebab apa? Sebab Yusuf dapat teguran daripada Jibril dah. Jibril kata, "Mungkin nak minta tolong dengan orang." Hak tadi dah. Minta tolong orang. Bila kata gitu takut. Nak murih kepada orang ni pun tak murih dah lah. Dah. Faham kata akan ditadbir oleh Allah Ta'ala. Apa yang berlaku pada Yusuf ni pasti akan selamat, pasti akan menang, pasti akan berjaya. Yusuf ni faham. Sebab apa? Sebab dia ni jadi rasul dah, jadi nabi dah. Pasti Allah Ta'ala akan selamatkan Yusuf dan bagi ketinggian kepada Yusuf. Maka bila orang ni masuk dalam penjara, Yusuf, wahai orang yang benar. Tengok orang ni kata Yusuf ni orang yang benar. Pasal dia duduk dalam gok tu 7 tahun. Ingat dah tak? 7 tahun duduk dalam gok bersama dengan Yusuf. Bila kata duduk dalam Yusuf, tengok kelakuan Yusuf, akhlak Yusuf molek. Lepas tu kecek berjuruh, benar lagi. Dia selalu dah kata Yusuf orang yang benar. Takbirlah akan kami satu mimpi. 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kuruh dan 7 tangkai biji-bijian. Ulama kata gandum lah yang hijau serta 7 tangkai lagi yang kering. Makan kepada yang hijau tu tadi. Tadbirkanlah supaya aku kembali kepada orang yang memutuskan aku, semoga mereka dapat mengetahui tadbir. Dia tak rojak raja tu. Sebenarnya Yusuf tahu dah. Mana boleh Yusuf tahu? Sebab Yusuf dah rojak dah dulu. Sebelum aku tadbir mimpimu 2 orang ni, aku boleh apa? Boleh bagi tahu kepada kamu apakah makanan yang akan datang pagi. Sebentar lagi mari apa? Air apa? Warna apa? Cahaya gapo? Nak mari makanan pula, roti ke, biji-biji ke, gapo nak mari aku boleh royak. Sebab Allah Taala bagi ilham pada aku. Yusuf bagi tahu dah dulu. Jadi apa yang di sini mana kata Yusuf ni tahu dah kata orang ni tadi dapat dia kerja dalam istana. Maka bila orang ni kata nak royak nanti bila mutadbir aku nak tolong royak kepada mereka ni tadi. Siapa? Ya raja tu lah, supaya raja ni tenang hati dia. Tenang hati. Raja duk serabut perut. Yusuf pun selalulah mentadbirkan mimpi. Qala tazra'u sab'a sinin da'aban fama hasadatum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf pun jawab kata, naklah kamu tanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. 7 ekor lembu besar gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kuruh tu tadi.
tadbirnya iaitu mu kena dalam masa 7 tahun mu kena cocok tanah sungguh-sungguh. Bila kata sungguh-sungguh ni bekno, dalam orang Mesir ni ada orang yang buat rumah, ada orang yang berniaga, ada orang kerja buat masing-masing. Tapi royak kepada raja ni tadi, orang yang mimpi ni tadi, iaitu kena buat bekno, iaitu 7 tahun. Orang berniaga ke, orang ni buat kerja gapo sekalipun, kerah supaya semua sekali pergi pada tanah biji-biji masa mana 7 tahun. Batu 7 tahun ni mana? 1 tahun tu biasanya 2 kali tanam. Apa ni, pohon tadi bila tumbuh pohon, batu ambil kerak, ambil taruh, tanam pula. Jadi mana kata dalam 1 tahun kalau kata 2 kali bermaknanya 14 kali tanam. Dan orang panggil apa? Ketai. Orang panggil ketam ataupun ambil hasil tu tadi. 7 tahun kena tanam bersungguh-sungguh. Kemudian apa yang kamu tanam tu, kamu ketai tu tadi, biarkanlah ia pada tangkainya, iaitu kalau gandum dia ada apa, mayat, lepas tu dia ada buah gandum tu lah, biji gandum tu, supaya kita padi lah. Maka jangan kerak di padi saja. Kalau orang ketel kata rambu-rambu daripada apa orang panggil padi tu dah kerak di atas ni je, lepas tu tinggal batai di tanah tu lagi. Tapi jangan situ, habis sampai pada umbi tu tadi, habis sampai umbi tu Yusuf tadbir kena kerak sampai bawah ni. Kenapa? Lebar atas ni tadi menyebabkan padi ni boleh tahan lama. Kalau ambil daripada daher, daripada atas ni saja, maka sebentar dia akan lokah. Butir gandum tu tadi akan lokah, menyebabkan jadi apa? Jadi punah ataupun rosaknya padi tu dalam masa yang singkat. Maka nak beri panjang masa sampai 7 tahun tu, kerak sampai akar tu lah, dekat dengan akar tu tadi. Kerak tu tadi, kalaulah kecualinya sedikit daripada bahagian yang kamu jadikan untuk makan, tak apalah kerak tara tu. Tapi kalau tak nak taruh, kena kerak sampai tu. Lepas tu himpunlah banyak-banyak sampai masa 7 tahun tu tadi. Summa ta'ti min ba'di dhalika sab'un syidad ta'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalila mimma tuhsinun. Kemudian akan datang selepas tumbuh tu, mana kata lepas pada tumbuh tu tadi 7 tahun yang bersangatan kemarau. Mana kata lepas daripada mutane 7 tahun ni tadi, taruh, simpan, maka lepas 7 tahun maka akan kemarau lah. Telaga tak ada air, sungai pun kering, tumbuh-tumbuhan pun mampu mati, lembu-lembu, kambing-kambing pun tak ada air, makan pun kurang, maka kemarau menyebabkan mati. Sebab itu dunia ni dia hidup subur dengan air. Air daripada bumi dan air daripada langit. Wa fis sama'i rizqukum. Allah Taala kata daripada langit inilah rezeki kamu. Mana? Sebab daripada hujan turun, maka tumbuhan boleh hidup, ikan-ikan ada, lembu-lembu semua boleh makan daun-daun kayu yang hidup tadi, hasil daripada hujan. Dan juga mata air yang keluarkan air daripada bumi, yang akan menyebabkan makan yang kamu sediakan baginya, iaitu 7 tahun yang mudut cara ni tadi, inilah hasil, inilah yang boleh tapung untuk 7 tahun yang kemarau tadi. Kecuali sedikit daripada apa yang kamu simpan untuk jadikan makanan ataupun jadikan tanaman untuk benih pula, tanam pula. Tu saja. Lepas tu dalam masa tu kemarau ni tadi, maka mana kata berdikit-dikit lah, sikit-sikit lah gunakan untuk makan. Kerana apa? Masa yang panjang 7 tahun. Jadi apabila berlakulah kemarau dalam Mesir ni tadi, menyebabkan bukan sekadar di Mesir saja. Kalau kata kita ni Bakok ni ibu negara dah. Bakok ibu negara. Bukan dekat Bakok saja, seluruh Thailand.
Adakah seluruh Thailand? Maka kita kena faham Mesir, iaitu raja yang dia memerintah Mesir zaman Firaun, maka kita faham Firaun dia telah menguasai boleh kata separuh daripada dunia. Sebab orang yang memegang dunia sebutir ni ada 4 orang. Kalau dari segi orang yang zalim, iaitu Namrud, dia boleh pegang seluruh dunia ni, dia jadi raja seorang. Ketika orang Islam, iaitu Nabi Sulaiman, dia boleh jadi raja seluruh dunia. Satu lagi iaitu Zulkarnain, dia boleh jadi raja seluruh dunia. Adapun orang yang jahat ataupun orang yang zalim ni ada seorang lagi, aku tak ingat nama dia. Jadi dia pun boleh menguasai seluruh dunia ni tadi, ada 4 orang. Jadi bila kata berlaku ni tadi, kemarahan ni bukan sekadar di Mesir, bukan sekadar di Saudi, Arab Saudi, sebab Saudi ni tadi tak timbul nama lagi Saudi, iaitu Mesir. Bila kata Mesir dan tanah Hijaz, tanah Arab, masuk Yaman semua tu tadi, Kuwait dan sebagainya, orang panggil tanah Arab. Jadi Mesir inilah ibu kota dia. Bila kata gitu, seluruh ni tadi jadi habis. Jadi kemarah. Sampai mana? Sampai kepada Palestin. Sebab apa sampai boleh tahu kata sampai Palestin? Palestin tu iaitu keluarga yang duduk situ, Yakub dan anak beranak dia, iaitu 11 orang adik-beradik dia tadi tu duduk situ. Sampai kemarah duduk sana tu, kemarah lagi. Tu yang mari akhir belakang-belakang ni, mereka ni tadi mari minta bantuan orang Mesir. Pasal berita dengar bahawa kata orang Mesir ni tadi telah cadai, siap dah taruh tanam-tanaman, ikutlah gapo-gapo pun 7 tahun dah duk banyak dah simpan, maka bolehlah kita pergi minta. Ni cerita apa? Cerita kemuliaan Yusuf nak bertemu dengan keluarga dia tu. Basuh keluarga dia tadi, adik-beradik dia yang zalim diri dia tu tadi. Dan dia ni sebab daripada tu tadbir ni tadi dapat ketinggian, dapat jadi menteri keuangan, orang panggil menteri bahagian ekonomi kepada negara Mesir. Kemudian katanya, panjang ceritanya, qalal maliku tuni bihi falamma ja'ahu. Kita hubung minggu depan. Wallahu a'lam.